Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Macam biasa, disebabkan kita punya perintah kawalan pergerakan dilanjutkan lagi sampai 28 hari bulan, jadi kita punya kelas pun untuk minggu ini akan dijalankan secara online juga. Okey? Cikgu doakan korang sentiasa sihat, jaga kebersihan dekat luar sana, jaga kesihatan, okey? So, kita terus start lah. Okey, untuk subjek geografi tingkatan 1 kita kali ini, ikut modul yang cikgu bagi dekat pelajar semua dah habis, betul tak? Kita dah habis bab 9, cikgu dah cover semua untuk bab 9. Jadi untuk minggu ini, cikgu akan masuk bab 10 terus dia punya nota-nota tu semua nanti cikgu akan masukkan dekat slide tepi ni lah, okey? Korang hanya perlu refer dekat video ni Dia punya nota-nota semua ada dekat dalam video ni. Okey. Jadi, bab 10 kita terus masuk. Bab 10 tajuk dia bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. 10.1 negara-negara di Asia Tenggara, 10.2 bentuk muka bumi di Asia Tenggara, 10.3 sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okey. So kita terus masuk. Untuk 10.1 negara-negara di Asia Tenggara ni, kita akan tengok negara-negara yang ada di Asia Tenggara lah. Okey. Kesemua sekali yang kita akan tengok dalam bab 10 ini ada 11 negara dalam Asia Tenggara. Okey, yang pertama ialah negara Malaysia. Okey, ini ialah gambar bendera Malaysia. Yang kedua ialah Singapura. Yang ketiga Indonesia. Yang keempat Brunei Darussalam. Yang kelima Kemboja. Yang keenam ialah Vietnam. Yang ketujuh ialah Laos. Yang ke-8 ialah Filipina. 9 Thailand. Okey, 10 Myanmar dan yang terakhir, negara yang terakhir ialah negara Timor Leste. Okey. 11 ini ialah negara-negara yang terdapat di dalam Asia Tenggara. Jadi, kita tengok dia punya penerangan. Okey, ini ialah penerangan mengenai negara-negara di Asia Tenggara lah. Okey, so kita tengok poin yang pertama. Asia Tenggara terletak di tenggara benua Asia. Okey, tenggara benua Asia tu dekat mana? Okey. Sekarang cikgu tunjukkan ini ialah Asia, ini ialah benua Asia. Okey, benua Asia. Okey, dekat benua Asia ni kita boleh nampak ada negara China, Mongolia, Kazakhstan, India. Lepas tu yang warna merah dekat bahagian bawah tu kita boleh nampak ada negara kita, Malaysia, okey. Ada Filipin, Indonesia, Thailand, Indonesia, okey, yang warna merah tu. Okey, so sekarang ini semua ni yang peta yang besar ni, ini ialah benua Asia. Jadi, okey, apa yang dimaksudkan dengan tenggara benua Asia? Sekarang kita tengok ini arah mata angin. Okey, ini ialah arah mata angin. Kita boleh nampak dekat arah mata angin ni ada utara, dekat bahagian atas sana ada utara, lepas tu bawah dia selatan, warna hijau, anak panah hijau selatan, biru sana timur, barat. Lepas tu kita boleh nampak ada 4 lagi arah mata angin yang kecil, iaitu timur laut, tenggara, barat daya dengan barat laut. Jadi kalau kita letakkan arah mata angin ni dekat peta yang kita tengok sebelum ni, dia akan nampak macam ini dia akan jadi macam ini. Okey. Sekarang kita boleh nampak yang anak panah bahagian tenggara. Perasan tak anak panah bahagian tenggara, anak panah warna kuning tu yang kecil tu, tenggara dia menghala ke arah negara-negara yang warna merah, betul tak? Negara kita, Malaysia, okey, Filipin, Indonesia, Thailand. So, inilah yang dimaksudkan dengan di bahagian tenggara benua Asia, okey? Sebab itulah negara-negara ni yang 11 negara yang cikgu sebut tadi dikenali sebagai Asia Tenggara, okey? Negara-negara Asia Tenggara. Lepas tu kita tengok poin yang kedua. Keluasan Asia Tenggara meliputi kawasan seluas 4,506,600 km persegi. Okey, kita tengok poin yang ketiga. Kedudukannya antara latitude 11 darjah S hingga 28 darjah U dan longitud dia ialah 93 darjah T hingga 135 darjah T. Okey. Yang S, U, T tu semua ialah arah mata angin tu yang selatan, utara, semua tu lah. Okey.
Lepas tu kita tengok yang poin keempat, Asia Tenggara terbahagi kepada tanah besar Asia Tenggara dan juga kepulauan Asia Tenggara. Okey, kalau kita tengok balik dekat peta ni, ini ialah peta Asia Tenggara. Kalau kita boleh nampak bahagian tanah besar, betul tak? Kan dia dah bahagikan Asia Tenggara kepada dua bahagian, betul tak? Tanah besar Asia Tenggara dengan kepulauan Asia Tenggara. Tanah besar ialah bahagian yang bersambung dengan tanah besar ke atas. Okey, jadi start daripada semenanjung Malaysia, okey, semenanjung Malaysia sampai ke bahagian atas, itu semua ialah negara-negara yang termasuk di dalam tanah besar Asia Tenggara. Untuk kategori kedua iaitu kepulauan Asia Tenggara, dia start daripada Singapura. Walaupun Singapura tu dia dah hampir-hampir bercantum dengan semenanjung Malaysia. Okey, kalau kita boleh nampak yang ada bulatan kecil ni, betul tak? Yang bulatan kecil ni dia ada tunjuk ada satu kawasan tanah yang kecil tu ialah Singapura. Dia sikit lagi nak bercantum dengan semenanjung tapi dia tak bercantum. Okey, start daripada Singapura sampai kepulauan yang bawah-bawah dia semua tu, itu semua dah dikira sebagai dia dah masuk dalam kategori kedua iaitu kepulauan Asia Tenggara. Lepas tu kita tengok negara-negara yang terdapat dekat tanah besar. Okey, yang negara yang terletak di tanah besar ialah Malaysia, iaitu semenanjung Malaysia yang cikgu cakap tadi. Myanmar, Thailand, Kemboja, Laos dengan Vietnam. Okey, semua negara-negara ni dia bercantum dengan tanah besar ke atas. Okey, dia bercantum dengan China, okey, dengan Kazakhstan, dengan Rusia. Okey, dia bercantum semua, dia bercantum ke atas. Jadi negara-negara yang bahagian bawah dah masuk kepada kepulauan, iaitu negara-negara Malaysia juga tapi bahagian Sabah dan Sarawak, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste dengan Filipina. Okey, ini ialah negara-negara yang termasuk kepada kepulauan Asia Tenggara. Lepas tu kita tengok 10.2 terus. Okey, kita terus masuk kepada 10.2. Okey, bentuk muka bumi yang terdapat di Asia Tenggara ada 4. Cikgu akan terangkan dulu apakah 4 bentuk muka bumi yang terdapat di Asia Tenggara ni. Lepas itu baru cikgu akan tunjukkan dia punya peta supaya nanti korang lebih faham lah. Okey. So yang pertama kita tengok pinggir laut. Yang pertama ialah pinggir laut. Okey. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali Laos. Okey. Kenapa Laos tak ada? Sebab Laos ni dia merupakan negara yang terletak dekat dalam bahagian tanah besar. Dia keliling dia semua tanah. Okey, keliling negara Laos tu semua tanah. Keliling dia tak ada laut. Sebab itu Laos ni ialah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak ada pinggir laut. Yang lain semua ada. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang kedua. Laut yang terdapat di Asia Tenggara ialah Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi dan juga Laut Sulu. Okey. Ini ialah laut-laut yang mengelilingi kawasan Asia Tenggara ni. Yang ketiga, pinggir laut di Asia Tenggara adalah cetek dan dikenali sebagai pentas benua. Okey? Dia dikenali sebagai pentas benua. Lepas tu kita tengok bentuk muka bumi yang kedua, iaitu tanah pamah. Untuk tanah pamah ni, kita tengok poin yang pertama. Kawasan tanah pamah meliputi delta dan lembah sungai. Okey? Delta dan lembah sungai subur dan sesuai dengan kegiatan pertanian. Contohnya tanaman padi, macam dekat Malaysia lah. Okey, banyak tanaman padi yang diusahakan. Yang ketiga, tanah pamah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi kerana pertempatan dan perhubungan mudah dibina. Kebanyakan penduduk dekat Asia Tenggara ni, diorang banyak memilih kawasan tanah pamah untuk dijadikan sebagai kawasan pertempatan dan juga diorang cipta sistem perhubungan, contohnya jalan raya. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang keempat. Antara kawasan delta di Asia Tenggara ialah delta Sungai Mekong yang terdapat di Vietnam, delta Sungai Irrawaddy di Myanmar dan juga lembah Menam Chao Phraya dekat Thailand. Okey. Ni contoh-contoh tanah pamah dan juga lembah sungai lah. Okey. Seterusnya kita tengok yang ketiga iaitu tanah tinggi. Untuk tanah tinggi ni, kita tengok yang pertama, tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada Gunung Lipat Tua dan juga Gunung Lipat Muda. Gunung Lipat Tua ni ialah mendapan kerak bumi yang terbentuk. Kalau Gunung Lipat Tua dia dah terbentuk 200 juta tahun yang lalu.
Okey, dia dah terbentuk sejak 200 juta tahun yang lalu. Kalau yang gunung lipat muda, dia mendapan kerak bumi yang dah terbentuk sejak 35 juta tahun yang lalu. Okey. So itu ialah gunung lah. Bila dia dah kerak bumi tu, dia dah makin tinggi, jadi dia akan jadi gunung lah. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang kedua. Gunung lipat tua terdiri daripada banjaran Himalaya dan juga banjaran Kunlun. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan dalam peta dekat mana lokasi-lokasi banjaran ni semua. Gunung lipat muda terdiri daripada banjaran Titiwangsa dan juga dataran tinggi Yunnan. Seterusnya, tanah tinggi di Asia Tenggara berpunca dari banjaran Himalaya di utara dan menganjur ke Asia Tenggara bermula di banjaran Arakan Yoma dekat Myanmar. Seterusnya yang terakhir, banjaran gunung lain ialah banjaran Annam yang terletak di Vietnam, banjaran Bilauk Taung dekat Thailand dan juga banjaran Crocker yang terdapat dekat negara kita iaitu Malaysia. Seterusnya kita tengok kepada bentuk muka bumi yang keempat iaitu gunung berapi. Untuk gunung berapi ni, dia terdapat di Indonesia dan juga Filipina. Okey. Antara gunung berapi di Indonesia ialah Gunung Merapi, nama dia Gunung Merapi, Gunung Kerinci dan juga Gunung Krakatau. Poin yang kedua, dekat Filipina, gunung berapi yang masih aktif ialah Gunung Mayon dan juga Gunung Pinatubo. Seterusnya, Gunung Mayon pernah mengeluarkan abunya pada awal Januari lalu. Situasi ini melibatkan keselamatan 12,000 penduduk, okey, yang duduk di sekitar gunung itulah. Apabila dia dah keluarkan abu dia, so diorang kena ambil langkah berjaga-jaga untuk elakkan diri daripada kawasan yang dekat dengan gunung berapi tu. Sebab takkanlah nak tunggu gunung berapi dah meletus baru diorang nak selamatkan diri, betul tak? Bila dia dah keluar abu tu, itu macam petanda untuk diorang selamatkan diri awal-awal lah. Seterusnya, Gunung Mayon mempunyai ketinggian 2,460 meter, terletak 330 km di barat daya Manila. Okey, Manila ini merupakan ibu negara untuk Filipina. Okey, kiranya Manila ni dia macam Kuala Lumpur lah dekat Malaysia. Kalau dekat Malaysia kita ada Kuala Lumpur, dia sebagai ibu negara kita. Kalau Filipina, dia punya ibu negara ialah Manila lah. Okey. Seterusnya yang terakhir, ia pernah meletus pada tahun 2014 dan telah memindahkan 63,000 penduduk. Okey, Gunung Mayon ni dia pernah meletus pada tahun 2014, okey. Dan 63,000 penduduk yang terpaksa dipindahkan daripada kawasan yang berdekatan dengan gunung tu. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan peta dia. Okey, ini ialah peta Asia Tenggara, okey. Semua negara-negara yang terletak di dalam Asia Tenggara. So boleh tengok dekat peta ni, boleh nampak ada negara Myanmar, dekat atas sekali ada Myanmar, lepas tu Laos, Thailand, Kemboja, Vietnam. Lepas tu bersambung dengan tanah ada Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura yang kecil tu, yang kecil dalam bulatan tu, okey, tu Singapura kecil je. Brunei Darussalam, Malaysia, bahagian Sabah dan Sarawak. Lepas tu masuk ke kawasan Indonesia, Timor Leste dekat bawah sekali, lepas tu Filipina dekat bahagian sana, okey. Lepas tu kita tengok dekat bahagian petunjuk tu, kalau perasan dekat petunjuk tu, bahagian warna hijau, semua kawasan yang berwarna hijau ialah kawasan tanah pamak, okey. Yang berwarna krim tu ialah tanah tinggi. So kawasan-kawasan yang warna krim tu semua kawasan tanah tinggi, okey. Tanah tinggi, banjaran, itu semua yang cikgu cakap tadi lah, okey. Banjaran Himalaya, banjaran Crocker, okey, itu semua bahagian tanah tinggi. Yang warna krim tu, garisan warna coklat ini ialah kawasan pergunungan. Korang kena make sure tengok betul-betul beza garisan warna coklat dengan garisan yang warna merah tu. Garisan warna merah tu ialah sempadan antarabangsa yang memisahkan antara negara-negara ni. Untuk pegunungan dia garisan warna coklat, tengok betul-betul Dan yang ada segitiga warna merah, contohnya dekat bahagian bawah peta ni, okey. Ini semua ialah kawasan gunung berapi lah. Kalau kita tengok dekat bahagian Filipina sana, okey, ada segitiga warna merah tu, itu ialah gunung berapi. Dekat kawasan Indonesia bawah ni pun banyak juga kawasan gunung berapi. Okey, jadi itu saja dulu untuk kelas kita hari ini. Untuk latihan kelas kali ini, cikgu akan bagikan muka surat latihan yang cikgu dah scan. Nanti masa kelas, lepas korang dah habis tengok video ni,
which is kejap lagi cikgu akan bagi gambar latihan lah, dan korang hanya perlu jawab latihan berdasarkan soalan yang cikgu dah bagi tu. Okay, dan boleh refer kepada video ni balik lah untuk dapatkan jawapan dia. So itu saja untuk kali ini. InsyaAllah jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.